Sebelum saya start ni, kita download dahulu XAMPP. So, type XAMPP, tapi mungkin dekat PC masing-masing dah ada. So, download dahulu download je. Download yang version 8.0 ni pun tak apa, download je. Okay, untuk Windows lah. Kalau Mac tu kemudian cerita. So, download yang ni, dia besar file dia, jadi kita download dahulu lah. Download. Okay. Tengok dia download ni, ni lambat lah, 143 MB. Dan speed dia tak sampai 1 MB per second. So, download tu. Okay, sementara kita download tu, saya demo sedikit ya. Demo sedikit. Okay, tentang HTML lah. So, subjek ni, since you all tak masuk lagi kuliah, so saya brief sedikit. Subjek ni tentang web application development. Dia akan belajar HTML, CSS, JavaScript dan JSP. Okay. So, JSP tu untuk apa? JSP tu untuk you baca data daripada database. Database pun tak belajar kan? Okay, so dia ada, dia buat sistem lah. Dia nak buat sistem. Sistem tu membolehkan kita simpan data ke dalam database. Apa itu database? Buat faham lah. Itu adalah pangkalan data untuk kita simpan data. Dia satu aplikasi yang membolehkan kita simpan data. Okay, HTML lah. So, HTML. So, untuk create file HTML, so dia mesti extension dia. So, biasanya kalau nak create file HTML ataupun JSP ataupun sebarang file yang kita nak buat untuk web ni, saya akan right click dekat folder ataupun mana-mana ni, and then saya ambil new text document. Okay, dan saya akan letakkan nama dia sebagai nama HTML tu lah. Ni saya just nak demo dia sikit, HTML. Okay. So make sure kalau you type a.html, titik HTML lah, dia mesti titik HTML. Saya besarkan sikit lah. Dia mesti macam tu, dia okay, dia mesti titik.html dan satu lagi mesti logo ataupun ikon ni dia bertukar, dia jadi HTML dokumen lah. Okay. Kalau tak bertukar, maksudnya you punya file tu tak betul sikit. So, you kena buka sini, right click dekat sini, ambil file explorer. And then dekat view ni, you kena tick file name extension. Contohnya saya tak tick ya. Bila saya tak tick, you tak nampak extension dia ni. Ni dot apa ni? A titik apa? Tak nampak extension ni. Extension tu yang titik tu lah. Titik DOC kalau Microsoft Word. Titik PPT kalau PowerPoint kan. Titik TXT kalau file tu adalah text document. So ini kalau HTML dia adalah titik .html. Okay, contoh saya buat satu lagi, new text document. So kalau saya tukar kat sini b.html lah, dia tak sama dengan yang atas ni. Kenapa tak sama ni? Ini sebab dia ada extension tapi kita tak nampak. Okay, walaupun kita tulis .html tapi dia still text document lah. Kita tak nampak extension dia sebab default dia tak set untuk kita view kat extension. So nak bagi nampak extension, buka right click kat sini, file explorer dia akan buka yang ni, pergi kat view and then ini show ni. Okay, kalau besarkan dia terus nampak lah. So tick yang ni lah, file name extension tu kita tick. So you tengok kat sini, ini betul .html, yang ni sebenarnya .html.txt. Tak betul yang ni. Ini kalau nak betulkan, so kena delete. Dan logo ni bertukar kepada browser yang kita setting lah. Okay, semua boleh buat ini. Ini masa untuk you buat dulu. Ini lab kan, jadi kita buat sama-sama di muka kuliah ni. Okay.
Okay, seterusnya kita akan edit file ni ya. Kita akan masukkan kod HTML dalam ni. So right click dekat file tu yang kita dah create. Ambil open with. Saya nak guna notepad je. So kalau you all tak ada dalam list ni notepad, klik je choose another app tu. Klik yang tu. And then kalau tak keluar penuh ni, klik more apps. Nanti you scroll, you akan jumpa notepad ni. Okay. So right click sekali lagi, open with. So saya akan buka menggunakan notepad. Okay, buka guna notepad dan saya resize sedikit ni file ni. Right. Okay. Mana boleh? So kita type satu arahan HTML lah. So HTML dia ada dipanggil syntax dia, kita panggil sebagai tag, T-A-G, tag, HTML tag. So dia ada banyak HTML tag, dia ada untuk kita buat heading ataupun header. Dia ada untuk kita set dia jadi bold, dia ada untuk kita set dia jadi table, so dia ada syntax dia. So kita tengok yang pertama untuk kita buat header ataupun saya tak tunjuk lagi, saya just tunjuk kandungan je. So kita buat kat sini. My website. Okay, saya je. So kita type simple je, type je my website. Ni belum ada HTML lah, tapi dia support je ni. Okay. And then you double click file ni. So file ni yang saya tengah edit ni, kita save. Kena make sure kita save dan kita open balik file ni. So dia akan buka guna browser sebab ni HTML. Buka. So dia keluarlah my website ni. Okay. So ni file user desktop ni kedudukan file tu kat mana. A.html bila kita buka, dia buka dengan browser sebab dia adalah HTML. So content dia yang ni lah, my website. Okay, saya enter dan saya tulis welcome all. Okay, saya save lah. Saya save. And then saya refresh. Apa yang tak sama kat sini? Line kan? So dalam HTML untuk buat new line, kita panggil new line ni, kalau tengok ni line welcome ni duduk bawah. My website ni line pertama. So untuk HTML kita enter banyak pun dia tak kisah, dia tak anggap sebagai satu line. Kalau kita nak buat line baru dalam HTML kita akan guna, dia mesti tanda lebih kecil dan tanda lebih besar, dia mesti macam ni ya. So apa yang kita nak isi dalam tu adalah tag dia. So kalau untuk new line kita akan guna BR, itu break. BR. Dan dia mesti berada dalam tu, dalam kurungan tu. Dia mesti berada dalam simbol less than dan greater than. Dia mesti berada dalam simbol tu. So, bila saya save yang ni, nampak dia berada di bawah. So katakan saya buat BR dulu kali. Saya refresh page ni, saya dah save ni, content HTML ni, saya refresh yang dekat browser. Nampak dia ada dua line. So basically HTML lah. HTML lah. Okay. Saya letak bawah ni. Okay, so my website tu, saya nak guna satu lagi tag HTML iaitu header. So header kita boleh guna H1. Okay, H1 tu untuk header. 1 tu maksudnya size dia. Size yang paling besar adalah H1. Dia ada H2, H3, H4 sampai 6 rasanya. So maksudnya makin besar tu makin kurang lah size dia. Size font tu So untuk H1 ni dia kena specify kat mana dia nak berakhir. So contohnya my website ni saya nak buat dia sebagai header. Jadi dia kena copy yang ni, dia bermula daripada sebelum huruf M dan dia berakhir selepas huruf T. Okay. Jadi mesti start kat sini dan dia berakhir kat sini. So untuk kita bezakan ini mula dan ini akhir, yang ni kita kena letak slash depan dia. Okay. So maksudnya H1 ni hanya untuk yang ni saja. Sebab dia ada start dan dia ada berakhir di situ. BR ni tidak perlu buat slash tu. Welcome all ni tak termasuk dalam header. So saya save. So apa itu header? Tengok ni dah jadi header.
Okay. Header. Saya buat H2 kita nak tengok apa beza dia H2 dengan H1. Okay. Dia kecil sikit. Kalau H3 dia kecil lagi. So header. Okay. So you try lah. Okay. Saya tunjuk lagi ada beberapa lagi sintak. Contohnya all ni saya nak buat bold . So untuk bold kita guna B. B. So bold tu daripada mana ke mana so kena ada lah. So ini buka di sini, kita tutup di sini . So all tu saja yang jadi bold. Bila saya refresh page saya ni, di sini dah jadi bold . Website ni saya nak underline kan dia . So underline kita guna U. So dia bermula di sini dan dia berakhir di sini. Website tu saja saya nak buat underline. Okay, mesti ada buka, mesti ada tutup . Kalau tak dia tak tutup, dia akan semua ni jadi underline. So, nampak website dah jadi underline. Itu adalah basic HTML . Basic HTML. Right? Tak perlu try semua, mungkin try yang H1 ni saja pun dah cukup . Tak perlu try semua. Okay, so kita nak proceed untuk next . Okay. Dan kita nak proceed untuk next. So kita belajar ni adalah web programming . Web application development. So file tu sepatutnya adalah file web. Dia bukan setakat HTML saja . So macam mana kita nak jadikan saya punya file ni, a.html ni, boleh dicapai daripada semua komputer. Okay. File a.html berada dalam komputer sini. Tapi saya nak you all daripada browser masing-masing boleh access file saya, a.html tu. So macam mana saya nak buat tu? Kan? So kalau kita tengok dalam browser, biasa kita akan tulis kat sini, bukan file . Kita akan tulis apa? HTTP. So macam mana saya nak jadikan file HTML saya tu boleh diakses menggunakan HTTP. HTTP itu adalah satu protokol yang membolehkan file kita accessible daripada browser. Okay. Inilah baru kita guna yang XAMPP tu . Kita guna XAMPP. Sebab XAMPP tu dia ada aplikasi dalam tu, dia ada selain daripada web server, dia ada database macam-macam lagi. Tapi XAMPP salah satu yang kita akan guna adalah web server dia. Okay. So kalau you dah ada XAMPP tu, saya dah download dia tu. Tapi siapa yang dah guna PC Lab ni, dia dah ada install lah, tak perlu install. So, siapa yang dah download, kalau guna laptop, so you install lah ni. Install je XAMPP ni. Install XAMPP. Okay, saya keluar macam ni. Lepas tu next je lah. Okay, next sampai habis. Saya tak tunjuk semua ni. So kalau yang guna PC Lab tu, so buka kat sini, type je XAMPP. Okay, XAMPP X AMPP. Type je tu. Kalau dah ada, dia akan keluar logo macam ni. Control panel, XAMPP control panel. So kita buka yang tu . Maksudnya ni dah install lah. So saya tak tunjuk yang cara nak install. So ni yang dah install. Tapi yang guna Mac, nanti saya bagi link lain . Sebab kalau guna Mac OS, lain cara nak install XAMPP ni . So apa ada dalam XAMPP ni? Dia ada Apache, dia ada Tomcat. Dua file ni, dua aplikasi ni, Apache dan Tomcat ni guna dia untuk apa? Untuk sebagai web server. Dia akan jadikan server untuk web. Yang lain-lain tu MySQL. Tu you belajar database nanti, itulah aplikasi you akan guna. FileZilla tu satu aplikasi FTP untuk membolehkan user kat luar ni nak upload file ke PC ni lah. Tu kita guna FTP, FileZilla server. Untuk subjek kita ni, kita akan guna Apache ataupun Tomcat. So, mana satu kita nak guna. Dua-dua tu adalah web server. Apache dan Tomcat, dua-dua adalah web server untuk HTML. So, apa beza dia? Apache untuk bahasa PHP . PHP.
Okay, Apache. Kalau kita nak guna HTML lah. Dia ada dua tadi. Web server ada dua. Satu Apache, satu lagi Tomcat. Okay, dua-dua ni web server support untuk HTML, CSS, JavaScript. Dua-dua ni support lah. Tapi kalau kita nak guna bahasa yang nak interact dengan database tu, yang ni support untuk PHP. Bahasa PHP. Tomcat untuk bahasa JSP, Java Server Page. Okay. So, you punya subjek ni akan belajar JSP. Jadi, kena guna mana? Kena guna Tomcat. So, kita kena guna Tomcat. So, tak boleh guna Apache. Jadi, kalau you install XAMPP tu, dia dah ada Tomcat ni. Okay. Kita try start dulu lah. Siapa yang tak boleh start, itu saya kena tengok kemudian. Kita try start dulu. Siapa yang boleh start, start je. Sama-sama start. So, bila kita klik start ni, dia akan buka satu file kat bawah ni. Dia allow je. Dalam command prompt kita panggil ni sebagai command prompt. Dia akan keluar ni dan dia akan berhenti di sini, server startup. So, kalau dia berhenti server startup tu maksudnya server tu tengah running lah. Kalau kita buka Tomcat pun kita akan nampak Tomcat ni warna hijau dan dia port dia 8080. Nak check server kita dah running, just klik je dekat admin tu. So ni localhost. Ni sebenarnya HTTP ya, HTTP. HTTP localhost tapi dia ada port dia 8080. Okey. 8080. Kenapa ada port tu? Sebab dia tak nak konflik dengan web server satu lagi itu Apache. Sebab nanti kalau you nak guna MySQL mungkin you kena run Apache. Sebab MySQL tu bahasa yang nak ada interface untuk communicate dengan MySQL, kita akan guna PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin tu bahasa dia pun menggunakan PHP. So kena running dua lah. Apache dan Tomcat. So running dua. Jadi dua-dua tu akan support HTTP. Tapi kalau ada depan localhost ada titik 2, 8080, Tomcat yang akan ambil action. Kalau tidak ada 8080, itu Apache yang akan ambil action lah. So saya cuba run dua-dua ni. Saya start yang ni. Ni Apache. So Apache kita buang port ni. HTTP localhost je. Ni Apache. Okay, semua sekarang ni boleh access saya punya PC tapi localhost ni kena tukar lah. So, kalau you nak access saya punya PC ni sebagai web, so instead of saya type localhost tu PC sendiri ya. So kalau you type dekat PC you, localhost, PC you ni lah. So kalau you type localhost tu, dia tak pergi ke PC saya. Biasanya kita akan guna www tu kan. www apa-apa kan. Yang tu kena bayar. Tapi kalau kita dalam same environment ni, so kita boleh guna IP ya. So nak tahu IP kita ni, just klik dekat network ni. Okay, so katakan ni IP saya. Tengok dekat status ni. Properties. Ni IP dia. 172.20.19.40. Ini you tengok je, tak perlu buat sama-sama seperti mana saya buat ni. Just tengok dan cuba masuk saya punya PC menggunakan address ni ya. http://8080. Boleh masuk. Itu maksudnya you masuk saya punya server ni ya. Masuk saya punya PC ni. Cuba type dekat browser masing-masing. Tapi ni kena guna network Uniza lah. Sebab ni IP Uniza. Kalau nak guna network internet sendiri, tu dia tak recognize IP Uniza. Dia type dekat browser tu, dia type dekat browser tu, http 172.20.19.240. Bukalah browser mana-mana tu, sama ada saya guna Firefox ni. So, dia type dekat sini, 8080. Dia akan dapat page yang sama, iaitu PC saya. Boleh tak? Keluar tak Tomcat tu? Ni sebab guna Wi-Fi. Kalau Wi-Fi mungkin tak boleh akses. Aku tak boleh tak?
19, 240, 80. Okay. Jadi kalau tak boleh dia ada disable firewall lah. Ya, saya check sekejap firewall dia. Saya nak tutup lah sekejap firewall ni. Turn off. Okay, cuba masuk balik. Refresh je. Lihat, sama. Ya. Ada yang boleh? Semua tak boleh? Tu firewall lah. Cuba jangan guna yang 80-80 ni. Cuba guna buang port tu. Buka yang ni. Boleh tak? Buang yang titik 2, 80-80 tu buang. Tak boleh tak? Okay, tak apalah. Tapi secara konsepnya sepatutnya boleh lah. Dia ada block ke ni? Dia punya port dia. Oh, apa? Dia try guna web server tu, dia tak boleh masuk. Guna Zem lah. Guna IP je. Semua lah. Hari boleh. Ada block. Ada belas tak ni. Tengok PC. Ada PC lab je. Ni tak ada blok tu. Tak block. Itu saya buat lah. Firewall. Tak ada. Ya. Tak boleh kan? Boleh. Tak boleh. Oh. Tak ada blok. Tak ada block. So, mungkin PC ni aku. Okay. So, mungkin PC ni aku. Setting. Okay. Mula. Alright. So basically macam tu. Kita ada masa 10 minit lagi. Saya tunjuk terus lah. Okay. So sepatutnya boleh masuk lah. Daripada setiap PC tu boleh masuk menggunakan address ni. Tapi mungkin saya kena setting dia ada antivirus ke firewall pun saya dah buat. Saya ada benda lain lagi lah. Tapi sepatutnya dia boleh masuk lah. Cuma sekarang ni. So bila dia masuk ni 80-80. Okay. So sekarang ni macam mana saya nak tak boleh ni. Saya nak file yang saya buat ni. You all boleh access lah. A.html ni. Boleh access daripada semua orang. Okay. So dekat Tomcat ni. So file yang kita nak jadikan sebagai web lah. Okay. File yang saya nak jadikan sebagai web. Saya kena letak dalam folder Tomcat. So kalau A ni saya tak boleh jumpa lah. Contohnya kalau saya type dekat sini. Ini saya buat /a.html. Dia tak jumpa lah sebab file tu mesti berada dalam folder Tomcat. Jadi saya kena alih file tu lah. So saya cut dulu file yang dekat ni. Saya cut dulu. And then kita buka Explorer. Explorer ni tempat yang kita install Zem. So klik je dekat Explorer tu. Okay. And then dia ada folder Tomcat lah. Saya rasa tak sempat buat lah. So you tengok je lah. Nanti saya share video ni you boleh buat. Depan ya. So buka Tomcat. Dalam folder web apps. So saya install Zem ni. Kalau tengok dekat lab ni. Di install dekat C, Zem, folder Tomcat. Dalam folder web apps ni ya. Okay, saya boleh paste file A.html kat sini. Jadi. Kita kena buat folder. So, kita buat folder. Saya letak nama saya Suhailan. Dan file ni saya letak dalam folder. Okay, so dia ada folder Suhailan baru ada A.html. So dekat sini
So sebelum saya masuk file ni, saya kena specify dia punya nama folder, tu boleh masuk. So itulah macam mana kita gunakan Tomcat untuk menjadikan PC kita ni sebagai web server dan file HTML kita boleh akses daripada luar. Dia kena buat folder. Dia boleh tak buat folder tapi kita kena setting kena setting dekat Tomcat. Dia ada setting-setting dia.